أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-muhtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan mati di dalam Islam. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada saat ini dan sekarang ini, saya mohon agar kita kosongkan fikiran kita sejenak dan seketika. Kosongkan fikiran kita dan bayangkan bahwasanya tuan-tuan semua yang ada dalam masjid ini memiliki wang tunai sebanyak 1 bilion ringgit, dan ada lebih sedikit 1 juta. Tuan-tuan bayangkan begitu. Dalam keadaan tuan-tuan memiliki dan mempunyai wang sebanyak 1 bilion 1 juta ringgit, tiba-tiba satu ketika satu perompak datang ke rumah kita. Antara yang diminta ialah yang pertamanya, dia kata dia nak 1 bilion itu. Kebetulan dia tahu, macam mana dia tahu itu kita tak cerita.
dia tahu kita ada 1 bilion, lebih 1 juta ringgit saja. Maka tuan-tuan, dia memberi amaran, ugutan, menyatakan bahawasanya seandainya 1 bilion ringgit itu tidak dikeluarkan dan ditransfer, dipindahkan ke dalam akaun bank dia dalam masa sehari ke ataupun 2 hari, maka kita akan dibunuh. Ataupun mungkin juga berlaku kepada anak kita, waliyahzubillah, kalau sekiranya tidak dibayar sebanyak 1 bilion, maka anaknya itu akan dibunuh. Maka tuan-tuan, soalan yang saya ingin kemukakan di sini, apakah pandangan tuan-tuan bila berdepan dengan situasi begitu? Tuan-tuan ada duit 1 bilion 1 juta ringgit, dan orang minta 1 bilion itu saja, lebih 1 juta. Dia kata, you pegang 1 juta, 1 bilion saya mau. Tak bagi dalam masa 2 hari, awak akan dibunuh. Maka ditahannya kita, mungkin diminta kita pergi ke bank dan sebagainya, buat pemindahan duit, tetapi dia mengikuti, dan amaran dia cukup keras, awak akan dibunuh. Maka tuan-tuan, dalam situasi begitu, apakah pandangan tuan-tuan? Apakah yang perlu tuan-tuan lakukan? Apakah tuan-tuan setuju kalau saya katakan tuan-tuan bersedia untuk memindahkan dan memberikan wang itu sebanyak 1 bilion kepada perompak tersebut? Kerana apa dia? Untuk menyelamatkan nyawa kita. Mungkin kita masa itu berusia 50 tahun, 60 tahun. 60 tahun masih lagi gagah, masih lagi boleh hidup selesa. Dan kita pun fikir, kalau aku lepaskan 1 bilion, aku ada 1 juta. Kalau umur 60 tahun, boleh jadi sekitar 5 tahun kita jalan, dan dalam masa 5 tahun, duit 1 juta tu pun tak habis lagi. So kita pun kata tak apalah, nak menyelamatkan nyawa kita, kita rela melepaskan 1 bilion ringgit. Bukan 1 juta, tapi 1 bilion ringgit, 1000 juta. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersetuju dengan keadaan itu, bermakna tuan-tuan, umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, nyawa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, rupa-rupanya nilai dia 1 bilion. 1 bilion tuan-tuan. Satu umur yang cukup panjang, satu benda iaitu nyawa yang mana besar nilai dia. Umur itu besar nilai dia. Kalau kita ada 1 bilion, kita sanggup bayar. Okey, saya akan bagi duit kepada awak 1 bilion, yang pastikan awak selamatkan saya, awak tidak akan apa-apakan saya. Maka kalau begitulah keadaan tuan-tuan, kenapa kita tidak menghargai nyawa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Kenapa kita tidak menghargai? Setelah kita tahu nilai nyawa kita, rupa-rupanya kalau ada 2 bilion pun kita akan bagi. Itu dalam situasi ada dialog antara perompak dengan kita. You bagi duit, you punya nyawa selamat. Tetapi tuan-tuan, dalam situasi yang lain pula, tidak ada dialog, tidak ada deal. Bila malaikat maut datang, terus diambil nyawa kita. Tidak ada lagi ugutan, tak ada. Ambil terus. Maka di sini tuan-tuan, marilah kita pada hari ini kita hargai nyawa, umur kita. Dan bila kita menghargai nyawa dan umur kita, maka tuan-tuan cuba lihat kepada emas. Apabila disebut harta kekayaan ini, maka biasanya orang letak pada emas. Kekuatan dia duduk pada emas, nilai emas itu sendiri. Maka tuan-tuan, cubalah tuan-tuan tengok nilai emas itu, emas yang bernilai itu di mana duduk dia? Akan duduk di dalam satu peti kaca yang besinya dilengkungi oleh besi. Kenapa dia? Kerana tahu nilai emas cukup tinggi, maka diraihkan kedudukan dia mesti duduk tempat yang terbaik. Tetapi sebelum dapat emas, mesti diketuk. Tapi kita tak nak cerita ketuk itu. Kita nak cerita bila dah jadi emas, nilai dia tinggi, dan bila dia punya nilai tinggi, kita akan jaga elok-elok. Sama ada yang jaga itu tukang kedai, tukang emas, penjual emas, dia akan jaga elok-elok. Ataupun kita yang kaya raya, kita beli emas untuk isteri kita, untuk simpanan, emas jokong ke dan sebagainya,
kita letak di mana? Mesti kita letak dalam peti besi ataupun kita hantar ke bank untuk disimpan. Kerana apa dia? Tempat emasnya yang bernilai itu, itulah tempat dia. Keadaan yang perlu kita jaga. Maka tuan-tuan, seandainya kita merasakan umur dan nyawa kita ini berharga seperti yang telah saya sebutkan tadi, maka tuan-tuan letakkanlah diri kita. Sebab nyawa ini Allah Ta'ala letak dalam badan. Dia tak letak dalam kayu, dia tak letak dalam kereta, dia letak dalam badan. Maka kalau begitu, artinya badan kita ini yang bernyawa cukup tinggi nilai dia, cukup berharga. Maka letaklah tuan-tuan dalam keadaan yang sepatutnya. Siapakah tuan-tuan orang yang boleh kita ikut, yang boleh kita dengar cakap untuk untuk mengetahui bagaimana cara nak jaga badan kita? Maka orang yang patut kita dengar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pula diambil direct daripada Allah. Allah Ta'ala beritahu Nabi, tolong ajar kepada manusia, ini cara dia nak ajar, nak suruh manusia nilaikan diri dia, hargai diri dia yang ada nyawa di dalam badan dia itu. Maka antara secara pukal, saya ingin menyatakan secara umum bahawasanya cara jaga diri kita inilah ialah tuan-tuan, ikutlah Islam. Ikutlah. Kalau Islam suruh buat baik, buat baiklah. Kalau Islam ajar kita buat baik pada diri kita, maka kita buat baik pada diri kita dengan mentaati perintah Allah. Mari ke masjid, mari ke surau, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Cari makan elok-elok, cara halal. Dan kalau sekiranya Allah Ta'ala, Islam suruh kita ini ikut jejak, ikut apa yang disuruh, cara macam mana nak jaga anak, bini dan sebagainya, cara nak bermuamalah dengan masyarakat, maka ikutlah tuan-tuan cara itu. Sebab bila kita ikut cara itu, maka pada masa itu kita gembira kerana mengembirakan orang lain. Dan dalam dunia ni tuan-tuan, yang paling seronok sekali bila kita buat satu benda yang mengembirakan kita dan orang lain pun gembira. Kita tolong orang lain yang susah, kita rasa seronok. Seandainya ada manusia yang sakit jiwa dia, bila dia membantu orang lain, maka manusia itu ada penyakit rohani dipanggil. Tetapi majoriti manusia, bila dia tolong orang, dia suka, dia gembira. Orang yang dia tolong itu pun gembira. Kerana apa dia? Gembira dia ditolong oleh orang lain. Ada orang yang ingin membantu dia yang berada dalam kesulitan ataupun kesusahan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena hargai masa. Sebab sampai masanya nanti, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Sampai masanya nanti Allah Ta'ala kata, aku akan panjangkan umur dia, tetapi sampai masanya nunakkishu fil khalqi, terbalik umur dia daripada muda, kanak-kanak, muda, remaja, dewasa, tua. Bila dia tua, nunakkishu fil khalqi, dia akan jadi macam kanak-kanak. Maka tuan-tuan, jangan sampai kita jadi macam kanak-kanak. Macam mana yang dikatakan macam kanak-kanak? Iaitulah kita nyanyuk, waliyazubillah, dan kita tidak bermaya, kita sakit. Masa tu tuan-tuan, mungkin kita baru berasa nak beribadat kepada Allah, nak mari masjid, tapi dah sakit, tak boleh mari dah. Semayang di rumah pun kena duduk. Tapi hasrat hati nak bangkit, nak berdiri, tapi tak boleh. Sebab nunakkishu fil khalqi, dah diterbalikkan, meter dia dah terbalik. Maka dalam hal ini tuan-tuan, kita hendaklah hargai umur kita dan juga nyawa kita yang ada dalam badan kita ini. Dan memang manusia ni, kenapa dia sanggup beli 1 juta, 1 bilion ringgit bayar kalau ada orang nak bunuh dia? Kerana dia memang sifat manusia suka kepada kekal. Kau boleh tak nak mati, dia nak selama-lamanya. Sebab itulah dalam Al-Quran ini menceritakan tentang sifat manusia ni ada pada Adam. Kita ni anak Adam semua. Nabi Adam alaihissalam, waswasa ilaihi syaitan, syaitan mewaswaskan dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil al-khuldi wal mulk la yabla. Syaitan kata apa dia? Dia kata, Adam, nak tak aku beritahu pada kamu satu pokok yang mana boleh menyebabkan kamu kekal
dan juga kamu punya pemerintahan kerajaan tidak musnah. Sebab itu Nabi Adam akhir sekali terdengar bisikan ini, maka dia pergi juga rapat dengan pohon, satu pohon, dengan harapan supaya umur dia panjang, kuasa dia kekal. Itu naluri manusia. Maka tuan-tuan, dalam hal inilah maka semua kita ni nak panjang umur belaka. Kita nak panjang umur, nak murah rezeki. Cuma saya selalu beritahu, kalau doa panjang umur, jangan minta panjang umur sahaja. Pastikan minta panjang umur dalam ketaatan. Artinya selagi mana kita panjang umur dan boleh buat taat, silakanlah wahai Tuhan panjangkan umurku. Tapi kalau sampai peringkat aku panjang umur wahai Tuhan tapi tak taat pada Engkau, kerana apa dia? Kerana nyanyuknya, kerana sakit dan sebagainya, maka tak apalah, mati itu lebih baik bagi aku. Silapnya orang minta panjang umur, stop. Tak ada dia punya ikatan, maka dia panjang umur. Sakit tak boleh nak sembahyang pun panjang umur, ataupun dia jahat pun panjang umur, ataupun dia nyanyuk pun tak mati lagi. Akhir sekali menyusahkan anak bini dia, dan mungkin di situ akan berlakunya anak yang durhaka kepada mak ayah yang telah panjang umur tapi nyanyuk. Maka ini kita tak nak. Maka dalam hal ini tuan-tuan, kalau nak panjang umur, dalam ketaatan. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la tada'na fi ghamratin wa la ta'khuzna ala ghirrah wa la tarja'alna minal ghafilin. Wahai Tuhan, jangan biarkan aku ini hanyut, tak tahu keadaan hidup macam mana yang sebenarnya, bagaikan kapal yang terombang-ambing di lautan. Dia tahu ke mana nak pergi. Jadi kita, Sayyidina Umar minta pada Allah, jangan biarkan aku hanyut, lalai. Wala ta'khuzna, jangan ambil nyawa aku ni dalam keadaan aku lalai, ala ghirrah, wala taj'alna minal ghafilin, dan janganlah jadikan aku ni orang yang lalai, daripada kalangan orang yang lalai. Ini doa daripada Sayyidina Umar, dan kita kena jadikan doa kita juga. Kalau hidup, biarlah hidup terarah. Nak panduan dia, ikut Al-Quran, hadis, dan juga yang disebut oleh para ulama di dalam surau di masjid. Mari. Dengan sebab itu ada ulama yang lain, sahabat yang lain, dia kata, kalau dalam hidup aku ini tak tambah ilmu yang boleh mendekatkan diri aku pada Allah, maka dia kata, rugilah hidup aku ini. Sebab itu saya selalu sebut, dan para ustaz lain pun selalu sebut, hiasi hidup kita ini tuan-tuan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang baik, dan orang baik menyebabkan semua orang manusia suka, dan Allah Ta'ala tentulah lagilah suka kepada kita yang menjadi baik ini. Maka akhirnya saya menyuruh kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, supaya marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajak anak bini kita supaya pakat mari dalam masjid, berada dalam masjid, dengar kuliah maghrib, kuliah subuhnya. Besok semua masjid ada kuliah subuh, hatta surau pun ada. Jadi kita pakat mari. Sebelum ada satu makhluk Tuhan mari, dia tak ada rundingan dah, ugutan pun tak ada dah, terus cabut nyawa kita, habis dah masa itu. Kalau setakat perampok mari, ada rundingan tak apa. Kita cakap ke dia, ni tengok buku saya ni ada 1 juta aja, saya tak ada 1 bilion. Kalau awak nak 1 juta, ambil lah, asalkan saya selamat, isteri saya jangan dibunuh, anak saya jangan dibunuh, kita akan bagi. Itu boleh runding. Malaikat maut tak boleh runding dah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan supaya bertakwa kepada Allah selama masih nyawa berada dalam badan kita, selama umur kita masih ada. Dan sebentar tadi pun saya sempat dengar daripada pentazkirah yang menceritakan umur kita. Umur kita kalau 60 tahun, tuan-tuan berjaga-jagalah. 50 tahun okeylah, mungkin ada 10 tahun lagi. Jadi kalau dah 60 tahun tak berjaga-jaga lagi, gaya hidupnya sama macam 50 tahun, maka rugilah tuan-tuan. Anak pun sebenarnya, cucu kita dulu tengok tok dia umur 60 tahun tak pergi surau lagi, dia pun pusing. Tapi nak tegurkan tok, anak nak tegurkan ayah. Jarang anak ataupun ayah nak menegur tok dia ke ataupun ayah dia supaya pergi surau masjid. Atas kita lah tuan-tuan. Jadi kalau boleh umur 60 ke 50, tak kira lah 40, pakat mari masjid belaka. Sewaktu antara maghrib dengan isyak ada kuliah, subuh besok ada kuliah, lusa ada kuliah, cuti umum ada kuliah, kita mari. Kalau tak ada kuliah pun mari sembahyang berjemaah. Bawa anak isteri kita. Isteri kita pun umur kita lebih kurang sama dengan kita. Dia 60, kalau kurang sikit pun 5 tahun, 55 tahun. Maka dia pun sebenarnya menunggu bila suami aku nak ajak aku pergi ke surau dan masjid. Jadi jangan sampai peringkat anak kita sedih dengan kematian kita kerana ayah aku tak pergi surau. Cucu pun yang ada kesedaran, sebab cucu kita sekarang pandai baca doa, pandai doa makan ke, dia pandai baca, semuanya pandai belaka. Atuk tak pandai. Maka kadang-kala tuan-tuan dia terasa nak tengok atuk dia ni jadi baik. Maka tuan-tuan jadilah baik, sebab anak kita suka, bini kita suka, cucu kita suka, Allah Ta'ala lagi suka kalau kita jadi baik. Tuan-tuan muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Pertama sekali, berkenaan dengan tabung, apa jua yang berkaitan dengan tabung yang ada dalam masjid ini. Tabung kita telah pun putuskan bahawasanya tabung yang di-endorse ataupun yang disahkan oleh pihak masjid, dipersetujui dan diluluskan oleh masjid, yang ditandatangani oleh nazir ataupun setiausaha masjid sahaja yang dikira sah sekiranya ada dalam masjid ini ataupun dalam area masjid ini, ya, berkuat kuasa besok. Jadi hari ini tak apa, kita biarkan dulu, ya. Dan juga yang diluluskan dibenarkan oleh Jabatan Agama ataupun MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, ya, itu yang pertama. Dan juga yang dibenarkan juga ialah tabung yang untuk pembinaan surau dalam Qaryah Masjid Ar-Rahimah, ya, masjid kita ni ada dua tak silap saya, iaitu Masjid Surau Ar-Rashidin, itu kita benarkan. Dan juga satu surau nak dibina di Gombak Ria tak silap saya, itu pun kita benarkan. Jadi walaupun tak ada cap, itu maknanya tuan-tuan boleh sumbang, kerana itu untuk pembinaan. Jadi bermula daripada besok, hari Jumaat minggu depan, kita akan centralisekan tabung itu, kita namakan tabung masjid, ya. Kita akan letakkan di depan pintu semua. Tuan-tuan boleh bagi di situ. Dan kalau adalah yang nak minta ke apa benda untuk aktiviti persatuan dia ke, ataupun dia susah ke apa benda, dia mari jumpa kita, kita akan keluarkan daripada situ, senang, ya. Jadi tuan-tuan ingat, kalau nak derma tu tuan-tuan tengok, kita sebut benda ini kerana kita nak pastikan tuan-tuan selesa, ya. Sebab banyak sangat tabung, tuan-tuan pun pening kepala. Jadi senang cerita, kita centralisekan, kita pusatkan satu tabung saja. Jadi siapa yang nak derma, nak minta sumbangan, jumpa kita, ya. Dan kita akan bagi dan akan tengok sebaik mungkin perlu ke tidak kita bantu.
Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita menyediakan tabung untuk luar bandar, untuk pengajian luar bandar, untuk anak-anak kita yang berada, pelajar-pelajar di luar bandar lah, ya, sekolah yang di luar bandar, yang nak bersekolah dan kita tahu mereka miskin ke apa dia, maka kita mewujudkan tabung pada hari ini saja. Jadi peluang ni kalau tuan-tuan nak derma lah hari ni, ya. Pasal apa tuan-tuan? Di luar bandar ni harga getah sekarang ni murah, ya. RM1.98 sekilo hari ni, biasanya RM4-5. Dan kelapa sawit pula RM360 100 kilo, biasanya RM6 ke atas. Jadi mereka yang miskin, yang berada di kampung, kita patut bantu, kita gembirakan hati mereka, dan kita masjid menyediakan tabung yang ada di kiri kanan dan juga belakang muka pintu. Jadi tuan-tuan boleh bagi derma pada hari ini sahaja, dan ekoran daripada perkara ini kita putuskan dalam mesyuarat AJK masjid. Yang saya nak sebut ini tak diputuskan dalam AJK, tetapi oleh kerana benda ni urgent dan kita beritahu kepada AJK dan beberapa AJK setuju, iaitulah tentang bala dan juga bencana banjir yang menimpa negeri pantai timur, Terengganu, Kelantan. Saya tak pasti Pahang belum lagi, ya. Jadi tabung banjir ni pun kita buka hari ni dan seterusnya. Tuan-tuan boleh bagi di kaunter. Hari ni kita buka, maknanya tuan-tuan isi dalam tabung yang pelajar luar bandar tadi. Isi dalam tu kita akan pandailah kita agih-agihkan. Jadi kalau nak derma lagi untuk tabung kebajikan ataupun bencana banjir ini, tuan-tuan boleh jumpa kita punya kerani ataupun pegawai yang jaga kaunter kita ataupun setiausaha. Yang ketiga, besok, bukan besok ya, hari Ahad ya, 21 Disember, daripada jam 8.30 hingga 3.30 petang, bertempat di Masjid Ar-Rahimah ini, kita adakan program hijab I'm in Love, yang ada iklan, yang disampaikan oleh penceramah yang tuan-tuan kenal belaka, itu Ustaz Zaharuddin, Dr. Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman dan Puan Mariam Sakinah. Pendaftaran percuma. Kita minta tuan-tuan bawa anak perempuan, isteri tuan-tuan hak perempuan tu bawa belaka, ya. 8.30 hingga 3.30 lusa ni, hari Ahad, ya. Jadi kita target kita lebih pada 100 orang. Jadi program ini dia akan menampilkan perempuan ramai. Belah petangnya perempuan, tapi belah dihandle oleh orang perempuan, dan belah paginya disampaikan oleh Ustaz Zaharuddin sendiri. Kemudian ada satu bengkel relawan duat anjuran Jawatan Kuasa Perwakilan Mahasiswa Universiti Kuala Lumpur dengan kerjasama NGO mulai hari ini sebenarnya hingga 21 bulan hari Ahad. Jadi siapa nak tu dia boleh pergi Uni KL daftar percuma saja, tak silap saya percuma. Kemudian yang seterusnya, kaunter pendaftaran pemilih SPR dibuka di Giant Batu Cave, Giant Batu Cave ini, yang dianjurkan oleh SPR sendiri bersama dengan Pusat Khidmat Masyarakat Gombak Setia. Jadi tuan-tuan boleh pergi, dia start pukul 9.30 hingga 6 petang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidil Mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikin al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was sihah was salamata mink liwali ahdi Selangor Tunku Amir Shah Ibni Al-Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umarhuma muslihin lil muwazzafin war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan
negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.